Semua yang Allah turunkan dalam kitabnya adalah rahmat, okey, dan juga hujjah. Ini satu benda, satu kenyataan yang penting kita tahu, bahawa apa sahaja yang Allah turunkan dalam Al-Quranul Karim adalah berunsur rahmah. Yang kedua, hujjah. Okey, kalau kita nak cari, sebelum tu kita baca dulu, alimahu man alimah, siapa tahu, tahulah dia. Wa jahilahu man jahilah, dan siapa yang jahil, jahillah dia. La ya'lamu man jahilah wa la yajhalu man alimah. Tidak akan mengetahui tentang perkara itu siapa? Orang yang jahil, dan tidak akan jahil tentangnya orang yang mengetahui. Ini adalah ungkapan nak menetapkan, nak menjelaskan bahawa sifat Al-Quran sebagai rahmat dan juga hujjah. Kan, rahmat ni maksudnya apa? Kalau kita nak cari benda-benda ataupun unsur-unsur yang baik, carilah dalam Al-Quranul Karim, kita akan jumpa di sana. Hujjah pula apa? Kalau nak cari argument, kan, nak cari hujjah dalam dalam berhujah lah bahasa kita, kan, dalam berhujah ataupun nak menegakkan sesuatu, maka hujah itu dapat dalam Al-Quranul Karim. Tak payah pergi jauh, kan. Kadang-kadang mungkin di kalangan ahli contoh sahajalah, kan, di kalangan ahli motivasi, kan, kalau nak berhujah tu dia bawa kata-kata siapa? Yang jauh-jauh dia bawanya, kan. Okay, tapi alhamdulillah ada trend sekarang ni nak berhujah bawa daripada Al-Quran, bawa daripada hadis Nabi SAW. Ini satu perkara yang cukup baik. Okey. Cuma di sini Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan alimahu man alimah, siapa yang tahu, tahulah dia, dan siapa yang jahil, jahillah dia. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Nak tahu tu macam mana? Nak tahu isi Al-Quran macam mana? Belajar. Nak belajar tu macam mana? Nak belajar isi Al-Quran macam mana? Baca. Baca tu, yalah, cuba beritahu baca macam mana? Baca berguru. Yalah, nak baca apa? Apa yang perlu dibaca tu? Kalau Al-Quranul Karim, maksud saya sekarang ni, Al-Quranul Karim adalah dalam bahasa Arab kita ni, ajam. Ajam tu bukan Arab lah senangnya, kan. Maksudnya Melayu, betul lah tu, kan. Melayu adalah salah satu daripada ajam. Okey, bangsa ni ada dua, ataupun bolehlah bangsa manusia ni mengikut orang Arab ada dua je. Apa dia? Arab dan ajam. Okey, al-Arab wa al-ajam. Okey, boleh faham Arab tu ialah Arab lah. Apa dia? Arab ni banyak jenis, kan, tapi yang ringkas, yang mudahnya, Arab itu ialah yang bercakap dalam bahasa Arab, kemudian adatnya pun adat Arab. Okey, boleh, kan. Kalau jalan tunduk macam kita tu adat Melayu, kan, bukan Arab lah. Arab dia jalan tegak gitu je, betul tak? Kan, contoh, kan, kalau tengok kat Masjid Haram tu ada orang jalan pakai serban macam orang Arab lah, tapi jalan tunduk. Dia letak tangan ke depan jalan. Tahu dah orang mana? Orang Melayu Malaysia. Betul tak? Tak pun orang Indonesia, Melayu. Okey, sekarang ni Al-Quran dalam bahasa Arab. Macam mana kita nak belajar Al-Quran? Ikut yang ni, alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah. Siapa yang alim, siapa yang mengetahui tentang Al-Quran, dia akan tahulah benda tu, bahawa Al-Quran adalah rahmah dan hujjah. Okey, boleh Dan siapa yang jahil, jahillah dia. Sekarang ni macam mana agaknya kita nak mengetahui? Okey, macam mana? Apa? Kena baca. Baca apa? Nak baca apa? Nak baca Al-Quran. Okey, kena baca Al-Quran. Okey, kita buka lah contoh, kan. Boleh buka ke? Dia kunci dah ni. Okey, macam mana buka? Boleh tarik ya? Boleh ya? Okey, katalah kita buka sekarang ni. Kita buka yang ni. So kita bacalah satu. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Siapa tahu benda ni? Siapa tahu? Kenapa tak tahu? Pasal kita ajam, kita bukan Arab. Dan bahasa Al-Quran itu, ataupun Al-Quran itu terbagi kepada 4 mengikut Al-Imam Ibnu Mas'ud ataupun Al-Imam Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Mas'ud ataupun Ibnu Abbas mengatakan Quran ada 4 jenis. Pertama, Allah sahaja yang tahu. Yang kedua, orang Arab tahu dengan bahasanya. Orang Arab baca ni, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin, dia faham wa qasamahuma, maka dia bersumpah kepada mereka berdua. Wa dan qasama, bersumpah.
kan, huma kepada mereka berdua, inni sesungguhnya aku, lakuma bagi engkau berdua, lamina benar-benar daripada an-nasihin, orang yang memberi nasihat. Orang Arab tahu, tapi tanya dia siapa tu? 3 orang tadi kan, siapa dia? Kalau dia orang Arab biasa, dia baca yang tu kena tengok tafsir lah, kan, betul tak? Okey, jadi satu bahagian dah selesai, Allah saja yang tahu, alif lam mim dan sebagainya. Yang kedua, orang Arab tahu dengan bahasanya. Yang ketiga, diketahui oleh orang yang rasikhuna fil ilm, orang yang mengetahui, yang belajar tafsir dan sebagainya. Dia tahulah qasama siapa dia? Iblis sedang bercakap dengan Adam dan Hawa alaihimassalam. Okey. Dan yang bahagian yang keempat ialah yang diketahui oleh semua orang tahu. Okey, yang semua orang tahu ada tak kat sini ya? Boleh kot agaknya kan, tapi tak apa, kita buka yang lain pula. Kok ada kat sini. Saya nak cari samawati wal ard kan. Kalau ada lah perkataan ni takun walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau kita tanya al-ard maksudnya apa? Bumi. Ada tak orang yang tak tahu bumi tu apa? Semua orang tahu bumi tu apa. Perlu pada tafsir tak? Tak payah, perlu terjemah je. Kalau kita dah terjemahkan al-ard adalah bumi, semua orang tahu dah, betul tak? Semua orang tahu bumi itu apa. Tak kiralah dia bangsa apa, Arab dengan jenis-jenis Arab tu, ataupun Ajam dengan jenis-jenis Ajam yang ada ni. Okey. Jadi soalan saya itu sebenarnya ada jawapan dia di sini. Okey, nanti kalau tuan-tuan dah ada buku tu, boleh tengok jawapan terus kan. Dan Al-Imam Syafi'i teruskan lagi, alimahu man alimah, jahilahu man jahilah. Alim lah siapa yang alim, siapa yang tahu, yang belajar, dia tahulah. Yang siapa yang jahil, jahil lah dia. Okey, dan siapa yang belajar dia takkan jahil, siapa yang jahil dia takkan tahu. Okey, ini semua nak menekankan lagi bahawa perlu belajar untuk mengetahui.